أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين Amin ya Rabbal Alamin. Salam Jumaat ya sahabat. Salam Jumaat buat semua. Semoga anda semua sihat. Saya sihat insya-Allah. Tapi belum bersedia untuk ambil dos yang ketiga. Belum sedia ya sahabat. Belum. Walaupun Kerajaan Negeri Selangor sudah bukan Kerajaan Negeri Selangor, JAIS, dan dengan arahan dan keizinan Sultan telah memutuskan kalau nak pergi solat Jumaat mesti ada 2 dos dan dos penggalak. Mesti ada 2 dos dan dos penggalak. Masya Allah. Masya Allah sahabat. Cukupkah? Penuh tak masjid dengan semua orang dengan bersama dengan dos penggalak? Kita lihat berapa baris yang ada di masjid, berapa ramai yang ada dos penggalak. Kenapalah? Dalam suasana seperti ini kita hendak raikan Islam, raikan orang ke masjid ramai-ramai. Kita buat syarat yang begitu ketat. Seolah-olah kita antara orang yang menghalang orang hendak menunaikan solat di masjid. Apalagi solat pada hari Jumaat. Mungkin tinggal separuh. Saya solat di masjid KLIA. Saya solat masjid di KLIA. Sudah lama dah bersolat di situ. Kerana di tempat lain tidak dibuka ataupun terlalu ramai, ataupun kita tidak cukup tempat untuk parking kereta kenderaan masing-masing. So pergi ke KLIA. Okey, selesa lah. Semua ada tempat parking yang tidak sukar. Ramai orang duduk jarak-jarak pun boleh dikatakan penuh lah. Tapi kalau dia letakkan syarat dengan dos penggalak, saya khawatir jemaah akan kurang. Orang yang berdoa akan kurang. Yang hendak sampaikan supaya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat dan barakahnya. Semakin kuranglah orang yang berdoa. Sebab orangnya kurang. Kenapa kurang? Kerana kita tahan mereka dari datang. Ada tak setakat ini kluster masjid? Dah berapa bulan dah kita tak ada kedengaran kluster masjid. Tetapi kita limitkan. Kita sengaja hadkan. Dengan tujuan semata-mata untuk orang pergi ambil dos penggalak. Yang sekarang kita dapati kesannya sangat kuat. Tu, di college sebelah saya tu. Dalam college tu semua sudah dos ketiga. Penuh dah dengan orang yang ambil suntikan dos ketiga. Dan berapa ramai yang kena. Yang kena demam, kena sakit, pening kepala, ada masalah. Kenapa? Semua tu dalam tu tak ada yang 2 dos. Semuanya 3 dos. Dan lihatlah. Sebab tu saya kata yang ramai orang yang kena kena COVID ni. Orang yang diambilnya vaksin dos ketiga. Kan Dr. Haniman sudah sebut. Okey, kita masukkan bahan itu dalam badan manusia, bahan yang dilemahkan.
untuk mengurangkan kesan daripada penyakit tabi'i, untuk mengurangkan kesan daripada penyakit tabi'i yang menyerang kita. Itu je. Tapi kalau kita, sebab kita kata badan seseorang itu merosot imunitinya, lalu kita hendak tambahkan dos, dan dos itu mungkin bahan di dalam tu lebih kuat daripada yang pertama dan yang kedua. Kemungkinan, saya cakap kemungkinan, risikonya ialah badan kita tidak boleh terima kerana apa yang dimasuk tu lebih kuat daripada yang dahulu. Bila kita tidak dapat terima, badan kita akan kalah. Vital force kita tidak cukup kuat pada masa itu untuk melawan dengan penyakit iatrogenik. Orang kata iatrogenik. Ataupun penyakit yang dibuat untuk disuntik ke dalam badan kita tu. Okey. Virus yang dibuat ke dalam badan kita disuntik. So, itulah kesannya. Dan nanti ada di kalangannya yang begitu tak kuat, yang ada masalah penyakit lain lagi, mungkin mendapat impak yang lagi teruk. Itulah, tidak hairanlah kita kalau ada yang kesnya, saya dengar cerita ada yang sampai kolaps. Yang ambil tu ada kolaps. Adik saya di kampung itu, sakit lutut, sakit ni bertambah-tambah sejak mendapat dos yang ketiga. Menyucuk-nyucuk sekarangnya. Bahagian tulang dan sendi dia menyucuk-nyucuk. Ya, inilah bahananya. Kadang-kadang orang tak nak dengar penjelasan saintifik sebelah homeopati, dia tak nak dengar. Dia nak dengar penjelasan saintifik sebelah dia sahaja. Memanglah nak dapat evidence. Evidence kita mana? Kita organon of medicine. Itu disebut oleh Dr. Hahnemann. Oleh itu disebut. Okey, perlawanan dua penyakit tabi'i dan penyakit buatan ni, salah satunya akan menang. Okey. Kalaulah penyakit buatan ini menang ke atas badan kita, kita akan sengsara. Okey. Kita bolehlah mengurangkan kesan itu, bolehlah dengan guna ubat homeopati boleh kurangkan kesan. Tapi harus diingat, ini yang dipesan oleh tak apa, itu baca buku saya, buku dan yang terbit nanti. Bersama dengan virus yang dia lemahkan itu banyak benda lain yang masuk bersama dengan itu. Ada benda lain yang tidak mampu kita nak keluarkan, dan itu adalah risiko badan kita. Saya kesian, saya dengar di kampung kanak-kanak sekolah terpaksa dicucuk dan demam berhari-hari sebab katanya nak bangkitkan antibody lah tu, tapi kesan yang sangat teruk. Sangat teruk. Nak wajibkan lagi kah? Wajiblah. Wajibkanlah. Anda mempunyai kuasa, wajibkanlah. Itu kuasa di tangan anda. Tapi anda tidak melayani. Layanilah mereka yang mendapat kesan sampingan sebaiknya. Nasihat saya begitulah, supaya nanti jangan ada malapetaka kepada mereka yang mendapat kesan sampingan yang teruk itu. Masya Allah. Okey, zaman ini. Saya pun rancangannya bila tak boleh solat, memang saya pun nak pergi ambil dos ketiga juga. Nak juga ambil, kita ada bahan yang boleh mengurangkan kesan tu. Kebetulan kita dalam homeopati mungkin kita adalah bahan-bahan. Tetapi buat setakat ini saya belum lagi bersedia. Sebab saya lihat keadaan badan saya lepas insiden yang berlaku hampir sebulan dahulu, terjatuh, masih belum mantap, tempatnya belum mantap. Sudah banyak dah baiknya kesan daripada penggunaan Arnica montana. Dan tapi ada lagi tempat-tempat yang tidak mampu diuruskan dengan baik. Walaupun ada remedi, tapi remedi kadang-kadang dia tidak menyembuhkan 100%. Dia perlu masa. Mungkin kita dapat 80%. Alhamdulillah dah. Kita boleh solat dengan baik dah. Duduk dengan baik dah hari tu. Nak duduk antara dua sujud tak boleh. Atas sebelah kaki tu tak boleh, sakit. Sekarang Alhamdulillah dah boleh. Saya juga mendapat juga rawatan selain homeopati di kampung. Orang yang pandai mengurut
yang membuang simpulan, tu dia urut-urut tempat itu dengan guna minyak yang dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Boleh buang simpulan tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah. Yang lain tu saya guna ubat homeopati. So ada, itu kita respect kepakaran. Dr. Haniman pun respect kepakaran dalam bidang lain. Di hujung-hujung ayat organo dia ada sebut. Maknanya kita raikan ilmu yang terbukti memberi kesan. Tak payah tunggu evidence base. Kalau kita dapat report daripada pesakit, dia lepas main bola, terseliuh macam mana, pergi dekat tukang urut ni, dia urut, lepas tu okey, boleh jalan elok. Itu evidence lah tu. Takkan semua nak tunggu catat. Sebab nak tunggu catat, itulah kita dalam masyarakat orang Melayu ni, kita tak ada catatan-catatan seperti itu. Dalam tamadun Cina dia banyak catatan, sebab itu rekod-rekod herba dia banyak. Homeopati ni herba Melayu, tanah Melayu ni tidak banyak yang begitu. Mungkin ada lah sikit sebanyak, ada juga yang Dewan Bahasa Terbit. Ada dah, akhir-akhir ni ada lah. Tapi banyak ilmu-ilmu yang diperoleh tentang kaedah-kaedah tertentu ni di hujung-hujung dah. Dan kita tidak raikan, tidak ambil kebaikannya. Sebab apa? Sebab kita kata tak ada evidence. Hujung-hujungnya kita akan menyesal, sahabat. Kita akan menyesal. Okey, homeopati ni 200 tahun. Sudah lebih 200 tahun. Dr. Haniman menemui prinsip perubatan homeopati setelah menguji Cinchona pada tahun 1790. Ingat lagi ya, siapa yang hadir kita punya program 1790. Kemudian dia mengeluarkan satu esei menyatakan kesan-kesan remedi yang boleh menyembuhkan itu adalah kesan-kesan yang serupa dengan simptom-simptom penyakit. Itu esei yang terbit pada tahun 1796. Ingat lagi tak? Mereka yang dengar. Kalau tak ingat lagi, kena masuklah intro yang kedua nanti. Intro yang kedua nanti sambungan ya. Kena masuk. Kita dah boleh terima siapa yang sudah hadir kursus ni. Yang dah hadir kursus intro 1, boleh kontak saya. Boleh minta untuk masuk duit. Sebab ada seorang itu dah masuk. Dah lama masuk pun. Dia ingat nak masuk yang intro 1 hari tu, tetapi intro 1 tu benda yang sama, jadi dia tak nak. Dia nak pada sambungan. So sekarang kita create sambungan intro 2 yang baru, memperkasakan ilmu yang ada dalam yang pertama, insya-Allah. Bukan mendalami. Yang kita ada yang pioneer group tu, kita mendalami, ada peringkat mendalami tu kena masuk kelas material medika. Peringkat memperkasakan ilmu yang ada dalam intro 1 tu, termasuk intro 2, dan ada penambahan dari segi material medika. Okey, itu ilmu yang kita belajar. Akan belajar dalam bulan Mac. Bulan Mac 4 minggu. InsyaAllah Setiausaha akan uruskan Google Meet untuk 4 kali bulan Mac. Dan 4 kali live bulan Mac. InsyaAllah lah kita cuba tetap hari Sabtu, hari Ahad untuk Google Meet. Dan live itu kita akan buat dalam grup yang lain. Tak ada masuk dalam Friends of HBI ni. Kita masuk dalam Friends of HBI 2. Siapa yang bayar nanti, saya akan add in dalam satu grup yang baru untuk live. Okay. Yang ni kita tak campur dah. Hari tu kita banyak bagi kita raikan ilmu kepada mereka yang berada dalam grup yang lama tu. Mereka boleh terus-terusan mendengar. Akan ada juga update. Tak kira lah grup lama pun akan ada update. Tetapi untuk kursus yang baru ini, hanya disiar dalam grup yang baru. Mungkin kita buat yang grup yang kedua ni, Sahabat HBI. Ini sarana daripada grup Pioneer dulu, dia kata buat grup Sahabat HBI. Ini kawan yang cadangkan ni tak ada pula dalam dalam senarai nama ni, tak ada ni. Okey, dia cadang. So mungkinlah satu Friends of HBI, yang satu lagi Sahabat HBI. Untuk masuk mesti mengikuti kursus intro 2. Okey. So ini kita tetap. Kalau hantar pada 010 3035123 tak? Itu nombor telefon yang ada. Jadi siapa yang sudah
sudah pernah mengikuti kursus, sama ada Pioneer, intro 1, siri 1, intro 1, siri 2, siri 3 cancel tak jadi. Siapa yang ada dah kumpulan tu dia boleh dah register. PPHM kalau dia keluar nanti iklan, dia akan jemput juga yang belum pernah ikuti kita punya program untuk terus masuk siri 2. Tak ada masalah, insya-Allah. Okey. So, maknanya kita bukalah sebab hari ni dah 20 berapa ni hari ni? 25 hari bulan Februari. Okey. So, sudah lewat. Kita beri masa lah. Kita beri masa. Okey. Berapa banyakkah remedi homeopati yang ada pada hari ini? Okey, itu soalan cepu mas ya sahabat, soalan cepu mas. Selalu kita bila kita ceramah kita cakap, okey, sekarang jumlah remedi homeopati sudah lebih 2000. Itu umum. Berapa banyak lebih 2000 tu? Bila nak lebih 3000? Bila nak lebih 4000? Apakah sudah tidak ada bahan-bahan yang boleh diambil untuk dijadikan remedi? Masih bertambah ya sahabat, masih bertambah. Okey, so kalau kita cakap pasal ribu-ribu, dalam buku Materia Medica Homeopati kita, Materia Homeopati yang Dr. Borik punya ni, kita ada 692 remedi, termasuk yang overlap, 692 remedi. Dan dalam setiap remedi tu, setengah remedi tu dia ada di bahagian akhir, Doktor, yang kita masih juga terjemah. Ini yang tak pernah orang dahulu terjemah dan buat. Walaupun dia buat 200 ke 180 remedi ke, bahagian akhir tu dia tak masuk. Tapi kita, kalau ada dalam Dr. Borik, hari tu kita masuk. Umpamanya, dalam kita ambil contoh ni ya. Dalam remedi anakardium oriental, remedi yang ke-46 ada bahagian hubungan, kemudian dikata bandingkan anakardium occidental. Anakardium occidental. Dia bicara mengenai anakardium oriental. Tapi bandingkan anakardium occidental, kacang gajus, erysipelas, erupsi, permukaan berfasikal. Bandingkan. Mana satu lagi remedi tambahan. Lepas tu ras, Cypripedium, Chelidonium, Xerophyllum. Okey, ada di dalam hujung-hujung bahagian hubungan remedi tu memang ada disebut remedi-remedi lain. Ini adalah remedi yang tersangat rare, tapi ada impact, memang diraikan oleh Dr. Borik. Satu lagi kita ambil Asclepias tuberosa. Asclepias tuberosa. Di hujung dalam bahagian hubungan tu dia sebut, lihat juga bandingkan Asclepias incarnata. Itu remedi tambahan. Swamp milkweed untuk kata gastrik kronik dan leukoria, dropsy serta desmia. Ada juga remedi Periploca groca. Juga salah satu Asclepias dan guna untuk tonik kardiak yang bertindak ke atas pusat sirkulasi respiratori, percepatkan pernafasan dalam nisbah yang berkadar tidak seimbang dengan nadi. Okey. Ada dua di situ. Okey. So, ada yang diraikan dalam buku Dr. Borik ini di bahagian hujung itu. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau anda baca, maknanya dalam buku Materia Medica Dr. Borik ini ada sejumlah lebih kurang 800 lebih lah remedi. Kalau campur yang kecil-kecil tu 800 lebih atau mungkin 900 remedi yang ada dalam Materia Medica Homeopati yang kita saring daripada Dr. Borik. Memang saya tak masukkan semua bahagian hubungan tu. Tapi yang saya nampak ada yang sesuai untuk kita raikan dan bicarakan, kita masuk. So, dalam buku terjemahan kita itu pun kita ada sekitar 800 ke 900 remedi. Itu, dalam jumlah itu, dalam jumlah 800-900 remedi itu, yang diterang dengan detail sedikit oleh Borik sekitar 690 remedi. Okay, 690 remedi.
Daripada 690 remedi itu, berapa banyakkah remedi yang power yang wajar kita tahu? Okey? Sekiranya kita ingin menjadi pengamal yang betul-betul mengenal remedi, kita akan ambil sekitar 200. 200 remedi. Mesti bila orang tanya remedi tersebut, dalam kepala kita terus tertangkap. Okey, remedi ni aku kenal. Remedi ni aku kenal. Ada kawan tanya, okey boleh tak guna remedi ni? Kita rasa pelik. Itu remedi lain, jangan guna. Tapi termasuk dalam 200 itu, dalam kepala kita ada, okey, remedi ni. Remedi ni lebih spesifik untuk kes-kes tertentu. Biasanya begitu. Jadi kita tidak boleh menguasai remedi yang semuanya berbentuk polycrest. Polycrest tak berapa banyak. Tak berapa banyak. Mungkin sekitar 200 remedi juga. Kalau ia boleh dinamakan polycrest. Mungkin sebahagian daripada 200 itu tidak polycrest pun. Tetapi penting untuk kita tahu. Bagi saya, siapa yang hendak mengikuti kelas materia medika, dia akan jadi kelas yang panjang. Kita sekali buat, mungkin memakan masa sebulan, kita raikan dalam sekitar 15 remedi. Cakap mengenai 15 remedi. Okey, so kita kena ambil kursus berterusan lah. Mereka yang sudah ada basic homeopati, ambillah kursus. Kalau 10 kali kali 15 adalah sekitar 150 remedi. Okey lah. Alhamdulillah dah tu. Belanja pula. Belanja 300 dekat 3,000 dah. Habisnya lebih kurang macam tu. Jauh lagi lebih murah berbanding dengan kalau kita pergi belajar Cyberjaya yang susahnya dalam bahasa Inggeris lagi dan sebagainya. Itu ratus kali ganda lah. Itu dekat 100,000 lah kos dia. Okey, sangat berbaloi lah untuk program yang kita nak ambil materia medika. Tetapi sebelum program materia medika itu, kita akan masukkan kursus Introduction to Homeopathy 2. Okey, siapa yang nak masuk program Introduction to Homeopathy 2. So, homeopati ni, lepas kita masuk program Introduction to Homeopathy 2 ni, kita boleh masuk kelas materia medika dan kelas apa satu lagi kita panggil kelas biokimia, remedi biokimia insya-Allah lah. Okey, Puan Junaidah ya, okey. Ini antara yang telah confirm masuk lah. Yang confirm. So yang baru yang lain tak tahu lagi tu boleh. Yang bertanya ada tapi bila buka tu tak ada. Tak keluar iklan, so dia orang tak respons lah. Jadi saya beri maklum, kata boleh respons, boleh masuk, tapi kena maklum pada saya dulu nak masuk tu. Hantar WhatsApp dulu. Kemudian beri nama, kita add in terus. Nanti kita add in kan dalam grup untuk kita live. Untuk kita live sebelum bulan puasa. Kita tak lama dah ni, puasa lagi sebulan seminggu lebih kurang. So itulah masa yang kita ada. Kita beri masa untuk register. So kita perlu belajar sekurang-kurangnya kalau boleh kita kuasai. Paling buruk lah yang harus ada di tangan kita, yang ingin beramal untuk membantu diri, keluarga dan sanak saudara serta rakan-rakan yang berdekatan. Sebab sekarang musim orang yang baru belajar tak ada dah boleh daftar jadi pengamal dah. Tapi kita boleh menjadi berguna untuk mengamal untuk diri kita, keluarga kita dan sahabat anda yang memerlukan. InsyaAllah. Itu tidak ada halangan sebab kita tak ada premis. Yang register sekarang orang yang nak adakan premis, pergi rawatan homeopati, pergi ke premis itu. Yang tu kena register dengan KKM. Itu peraturan yang telah dibuat. Terpaksa. Okay, so untuk kita mantap, biarlah kita tahu dalam 100 remedi. Okay, dalam 100 remedi, untuk baik sikit, kuasai remedi yang ada dalam Allen's Keynote. Berapa banyakkah remedi ada dalam Allen's Keynote? Okey. Boleh bilang berapa banyak remedi. Saya akan consider yang ada dalam ini lebih kurang 140. Nanti kalau kalau saya beri
rancang adalah nak buat mingguan punya Material Medica live. Untuk rare remedy, saya akan ambil yang tidak ada dalam Allen Skin Note. Yang tidak ada tu kita boleh raikan. Yang ada dalam Allen Skin Note, kena masuk kursus Material Medica Homeopati bersama dengan PPHM. Itu. Yang tak ada dalam Allen Skin Note, insya-Allah kita sedekahkan live untuk sahabat, untuk siapa-siapa yang berminat lah. So itulah, kita kalau boleh kita menguasai. Paling buruk kita ambil intro, kita dah diperkenalkan dengan 20 remedy. Kita ambil intro 2, maknanya kita akan diperkenalkan dengan remedy tambahan lebih kurang sampai 35 lah lebih kurang, yang nanti kita akan tahu 30 ke 35. Okey. Nanti bila dalam keadaan detail Material Medica, kita akan bicarakan lagi sebahagian yang berupa polycrest yang kita perkenalkan itu dengan lebih detail bersama dengan remedy baru yang lain. Remedy lama pun kita kena raikan juga sebab ada banyak ruang atau bahan lain, maklumat berkaitan dengan remedy itu mungkin tidak ada, kita tidak belajar sepenuhnya. Yang itu kita akan masuk. Mungkin 2-3 dalam sekali Material Medica kita masuk 2-3 yang lama, yang lain baru. Okey. Kita ingin benar-benar menguasai lah, ingin mantap dari segi pengetahuan, the knowledge of Material Medica ni kita ingin mantap. Biarlah kita kuasai antara 140 hingga 100 hingga 200 remedy. Kalau kita dapat kuasai yang tu, maknanya sekurang-kurangnya bila orang sebut ada dalam minda kita ini remedy yang aku belajar, biasanya digunakan untuk ini, untuk itu. Okey. Maknanya kita sudah mantap. 140 hingga 200 remedy itu kita memantapkan diri dia. Kalau kita boleh ingat semua remedy yang ada dalam Dr. Borik, yang 3 jilid, yang bukan jilid 1 saja, 3 jilid, 1, 2, 3. Kalau kita boleh ingat semua, kita power lah. Kalah saya pun kalah. Maknanya anda sudah power dalam remedy homeopati. Simptom-simptomnya kalau lebih boleh menyenaraikan banyak simptom dalam setiap remedy, lagi power. Okey, 692 remedy campur overlap itu yang ada dalam Dr. Borik. Berapakah jumlah remedy keseluruhannya yang ada pada hari ini? Mungkin tidak masuk dalam semua buku. Tapi cuba tengok Dictionary of Material Medica yang dibuat oleh yang buku yang tebal-tebal tu, lihat berapa banyak yang ada. Wallahu alam, saya pun tidak siasat berapa banyak yang ada. Mungkin lebih daripada Dr. Borik, pasti mungkin dalam 1000 atau 2000 remedy. Itu maknanya yang ada ramai pengamal yang memang banyak refer pada remedy tersebut, ataupun dia memberi kesan ataupun impact dalam rawatan yang hebat, so dimasukkan dalam Material Medica. Ada, baca, cuba T.F. Allen punya Material Medica ataupun Dr. Clark punya Material Medica, lihat berapa banyak dia. Lebih banyak daripada Dr. Borik, sebab Dr. Borik adalah pocket manual. Pocket manual pocket. Manual pocket, dia kecil sikit. Ada lagi yang besar, boleh sampai pada 1000 remedy. Tak tahulah kita boleh sampai 2-3 ribu ke, tapi cubalah cari dalam itu saya tak kira. Encyclopedia of Homeopathic Pharmacopoeia. Dalam ni mestilah banyak remedinya. Berapa dalam sini? Wow. Kita pun tengok hairan juga, banyak ni. Ribu-ribu ni. Kenapa muka surat dia tak sama 2956, 2960. Saya tak cek dia punya klasifikasi. Tapi mungkin dalam Pharmacopoeia ni banyaklah. Sebab ia garis panduan untuk buat mother tincture dan dilution. Ni yang India punya ada 3 jilid ni dengan saya.
692 remedi sahabat, itu baru 10% daripada remedi yang ada. Tak sampai 10% daripada remedi-remedi yang telah diuji buktikan. Maknanya remedi ni dalam dunia homeopati ada lebih kurang 6,900 remedi tak? Boleh terima tak? Anda mungkin tidak kenal, tidak pernah dengar nama remedi tersebut, tapi ia telah diuji buktikan. Sudah diuji buktikan, sudah dibuat pun remedi tersebut walaupun rare, tapi ada lah. Tapi mungkin semua tak ada. Di Malaysia semuanya, mungkin Malaysia ni ada berapa? Mungkin 70%, 80%. Daripada keseluruhan remedi, okay? Bayangkan daripada lebih 7,000 remedi itu, 690 ada dalam Dr. Borik. 10% ada dalam Dr. Borik, tak sampai 10%. Dalam Dr. Borik itu pun kita pun tak semuanya kita boleh kuasai, dan ada yang tak ingat pun. Lalu saja, mungkin kita tak tahu apa pun. Dan mungkin juga remedi itu tak pernah kedengaran pun. Tak pernah kedengaran pun. Jadi, sekurang-kurangnya kita harus kuasai secantiknya 140 remedi. Itulah bagi saya lah. Tapi ada juga remedi yang saya guna, tak ada dalam Dr. Borik. Yang tak ada dalam Dr. Borik, dalam Alan Skinner tak ada. Dalam Alan Skinner ni ada remedi yang tak ada, yang guru saya selalu guna. Guru saya selalu guna, ada beberapa remedi yang tidak diraikan oleh Alan Skinner. Mana campur-campur semua dia hampir 200 remedi kalau kita boleh kuasai, adalah cantik. Alan Skinner ada lebih kurang 140 ke 141 remedi. Okay. Kita kuasai yang tu cukup baik. Kalau boleh kuasai yang Dr. Borik 690 remedi, itu lagilah power. Tapi itu kena study sendirilah. Saya akan buat ni program dengan PPHM ni, mungkin ada beberapa lah. Kita lihat pada remedi-remedi, kita tarik beberapa remedi. Mungkin sampai 100 kot. Sampai kursus tahun depan ke bila, mungkin boleh sampai 100 kot. Okay, So, sahabat, saya tak bercakap panjang pada hari ini. Ada lagi kerja-kerja yang saya harus lakukan. Tetapi, sekarang, sebab saya nak maklumkan pasal siapa nak register untuk intro 2, kita buka. Okay. Kita buka. Boleh hello kepada saya. Sijil lah. Sijil kehadiran PPHM akan uruskan. InsyaAllah Puan Nurliza. Puan Nurliza akan uruskan dengan kerani dia untuk buat sijil. Sama ada digital ataupun tidak, serah pada PPHM. Dan sediakan Google Meet untuk 4 kali. Sediakan live. Okay, itu saya akan sediakan live group. Group itu kita create nanti. Okay, sekarang ni group baru, maknanya orang lain di luar daripada yang masuk. Di luar, selain daripada yang mengikuti program intro 2, dia akan tak dapat maklumat langsung lah. Bila kita create group yang baru ni, dia khusus untuk orang yang masuk intro 2 sahaja. Okay. Dia group ini kita boleh continue, boleh masuk material medika dalam group tersebut. Dengan syarat semua ahli menyertai program berikutnya material medika. Sekiranya ada ahli tak masuk, kita akan create group lain untuk group material medika sahaja. Okay, ingat tu. Okay. So ini penting juga, kita nak jaga kerahsiaan group. Nanti ada pula yang komplain kata, orang tak bayar pun boleh dengar. Jadi kita tak nak dengar isu-isu seperti itu timbul. Walaupun kita nak meraihkan ilmu supaya memberi keadilan kepada orang yang bayar dan masuk dan ingin meningkatkan diri dia. Okay. So, kita buka bayaran samalah yang itu telah dipersetujui 300 untuk mereka yang nak masuk. Pengenalan kepada homeopati 2, sambungan kepada pengenalan kepada homeopati 1. Oleh kerana kita ke arah menyiapkan buku tersebut,
ada bahan-bahan dalam buku yang terbaru itu kita masukkan dalam kuliah yang kedua ini. Detail lah sikit. Memang akan ada detail sikit. Lagipun kita nak perkasakan ilmu yang sahabat semua telah ada. Memperkukuhkan lagi dengan idea-idea, komitmen dan kaedah mengguna homeopati dengan secara lebih sistematik. Sistematik lah. Untuk jadi sistematik itu masing-masing punya buat dan masing-masing punya cara. Tapi kita hanya tunjuk jalan bagaimana nak go through sistem homeopati yang sistematik. Mestilah ada sistem, mestilah sistematik. Jangan pakai buat, jangan pakai bancuh, jangan pakai itu isu yang orang mungkin sensitif, tapi kita untuk menjaga prinsip-prinsip homeopati, kita kena pegang pada prinsip homeopati. Jika tidak, kita berkecamuklah sistem. Okay? So itu seruan kita untuk hari ini. So last, insyaAllah lah, saya dalam beberapa hari lagi, dalam 5-6 hari lagi saya boleh berikan diri saya untuk persediaan bersama anda semua dalam kursus pengenalan dua. Semalam pun ada sahabat yang datang jumpa. Bila jangan berhenti lagi, sahabat kita kata jangan berhenti lagi, banyak lagi saya nak belajar. Jadi insyaAllah lah, setahun ini mungkin tahun depan mungkin saya akan teruskan bersama untuk membantu mana yang patut. Tapi kita ni semakin berusia, semakin merosok lah. Itu tidak dapat dinafikan. So kesan-kesan tua itu suatu perkara yang kita tidak boleh nafikan dan tak boleh rawat. Boleh rawat semua penyakit kecuali tua dan mati. Itu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita raikan kehadiran bulan Syaban dengan kursus pengenalan kepada homeopati 2. Jadi, biar siapa nak masuk, nak join boleh masuk. Itu bulan, semoga dia mendapat barakah. Bulan ini pun ada barakah, tapi kita tak ada kursus bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami barakah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami semua memasuki dan beramal di bulan Ramadan. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat merasai dan menyelami Ramadan tahun 2022 ini. Okay, itu sahaja daripada saya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.